daripada Melaka. Seterusnya pada pagi ini kita ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan perkhidmatan 5G. Ini susulan pelancaran satelit Miasat 3D yang kita kongsikan seketika tadi. Jadi kita ingin bercakap dengan topik ini. Selamat pagi diucapkan kepada Encik Zulkarnain Mat Yassin selaku Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Encik Zulkarnain, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, saya sihat. Kita nak cerita berkenaan dengan perkhidmatan 5G, tapi sebelum itu kita ada perkhidmatan 4G, 3G, 2G, 1G. Jaring seluruh itu belakang-belakang tu ya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan status terkini liputan internet 3G hingga ke 5G kita. Silakan. Terima kasih dan selamat pagi penonton semua. Kalau kita lihat kita pagi ni bercakap tentang teknologi broadband lah kita, dan saya ucapkan tahniah kepada Miasat atas pelancaran Miasat 3D ini. Dan sebenarnya kami di MCMC dan kementerian sebenarnya di belakang pentas lah, sebab sebagai contoh untuk pelancaran satelit. Ramai yang mungkin tak tahu satu teknologi tetapi juga aspek kawal selia. Jadi untuk pendaftaran filing di ITU itu dilakukan oleh pihak MCMC. Jadi sebelum satelit dilancar pun kita perlu mendaftar satelit tersebut untuk memastikan tadi ada disebutkan tentang hotspot dan sebagainya. Jadi gangguan pada satelit itu perlu dikoordinasikan dan MCMC berperanan di situ. Dan sangat cantiklah apabila kita bercakap ketersambungan ataupun konektiviti ni, kita tidak dapat lari daripada 3 perkara. Yang pertama adalah coverage, quality dan juga harga yang harus dibayar oleh pengguna untuk suatu perkhidmatan. Dan kita sedia maklum bahawa pandemik memberi impak yang besar dan memberi kesedaran betapa pentingnya konektiviti broadband itu. Dan sebab itulah ia memberikan, apabila kita merancang pada masa dulu, kita merancang fasa pembangunan konektiviti atau ketersambungan ini, kita tidak jangka pandemik akan berlaku dan demand atau keperluan untuk perkhidmatan broadband ini ataupun jalur lebar ini meningkat secara mendadak. Jadi sebab itulah kita, kerajaan telah melancarkan jaringan digital nasional ataupun jendela untuk mempercepatkan proses liputan yang lebih meluas. Dan kita antara salah satu kita lihat teknologi yang digunakan bukan setakat selular, apa yang kita kata 3G, 4G dan akan beralih kepada ataupun kita maju ke selari dengan 5G, tetapi juga kita panggil broadband wireless access, BWA, terutamanya di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak dan kawasan pedalaman ya. Dan pelancaran Miasat 3D membantu untuk kita mencapai sasaran kita 100% liputan pada tahun 2025. Jadi ini amat membantu dari segi kita memastikan bahawa capaian internet seperti yang dimaklumkan oleh MCOM ni sebagai keperluan asas ataupun human rights. Dan kita juga kerajaan juga telah membuat dasar bahawa komunikasi ini adalah the third utility. Sebab itulah kita lihat perancangan kita percepatkan melalui program jendela. Dan apa yang status terkini dari segi impaknya ya. Dari impaknya apa yang kita dapat adalah yang pertama, aduan. Customer complain ataupun orang ramai membuat aduan tentang coverage dan speed. So dua perkara ini kita telah dapat atasi untuk fasa pertama di program jendela ya. Sebagai contoh, aduan kita telah dapat kurangkan sehingga 56% daripada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, untuk bulan Mei saja tahun 2021 kita ada 14,000 aduan berkaitan dengan rangkaian. Tetapi pada bulan Mei tahun ni telah menurun kepada 5,000. Jadi satu peningkatan
mendadak atau penurunan yang mendadak itu menunjukkan bahawa usaha kita untuk membina lebih menara, menaik taraf pemancar sedia ada itu dan memfiberkan pemancar, stesen pemancar itu memberi impak kepada perluasan liputan dan juga kepada kualiti. Tetapi kita tak berhenti di situ. Menkom pun memberi maklum kepada kami bahawa mengarahkan kami untuk melihat audit. Dan kita telah sahut apa yang Menkom nyatakan bahawa walaupun aduan itu telah turun, masih ada lagi. Sebab itulah kita telah mengeluarkan 40 notis kepada pembekal perkhidmatan yang melibatkan 449 kawasan supaya tindakan diambil oleh mereka untuk memperbaiki liputan dan juga kualiti perkhidmatan. Jadi ini yang kita rasakan bahawa dalam memastikan sasaran 4G itu tercapai, liputan 4G dan kualiti itu tercapai, kita akan terus ambil tindakan. Dan dari segi speed, ya, bercakap tentang speed tu, pada permulaan kita hanya sasaran kita pada tahun 2022 adalah 35%. Tapi sekarang kita telah belum habis 2022, kita telah mencapai 40.13 megabits per second. Jadi telah melepasi sasaran tersebut. Sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembekal perkhidmatan dan juga kerjasama yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, kerana kita tahu bahawa tanpa sokongan semua pihak, pembinaan infrastruktur ni bukan macam pacak tiang kita nak buat pelita lampu raya. Ya, itu memerlukan bekalan elektrik, kelulusan permit dan sebagainya. Itu cabaran-cabaran yang tidak dapat kita atasi tanpa kolaborasi dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Jadi kesempatan ini kalau mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit apakah antara perbezaan yang ketara antara 4G dan juga 5G? Okay, terima kasih. Ramai kata 5G is the buzzword lah. Tapi kata kita melihat 5G ini sebagai satu lonjakan. Apa yang lebih penting mungkin melihat, mungkin ramai yang melihat ini, bila kita bercakap 5G tentu kita tidak boleh lari daripada dua perkara. Satu adalah speed ataupun kelajuan. Yang kedua adalah kita panggil kependaman. Kependaman tu latency lah. Okey, latency. Kalau nak mudah lagi, dia berapa pantas. Kalau kita mendaki bukit tu, dia macam terhenjut-henjut lah. Itu latency. Kalau latency yang lebih pantas, mana dia smooth lah. Okey. Jadi itu dua perkara. Tetapi bila bercakap tentang 5G, kita bercakap tentang bukan, ada dua aspek. Satu dari segi sumbangan kepada ekonomi digital, yang kedua dari segi pengalaman pengguna. Of course, bila kita bercakap pengalaman pengguna dengan kelajuan yang lebih pantas, kita dari segi video experience kita menonton video ataupun bermain game itu kualitinya lebih baik. Tapi apa yang lebih penting adalah penggunaan 5G untuk dalam sektor ekonomi digital. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana teknologi 5G ini boleh digunakan untuk meningkatkan produktiviti sektor-sektor pertanian, atau pembuatan ataupun minyak dan gas. Jadi ini kita lihat adalah satu yang 4G tak boleh, sebab speed dan latency itu mungkin ada setengah-setengah aplikasi itu memerlukan kelajuan dan latency yang baik yang 4G tak boleh buat. Jadi untuk kita menuju kepada ekonomi digital, kepada memenuhi hasrat My Digital dan juga IR 4.0, kita perlukan 5G untuk digunakan oleh pemain-pemain industri ataupun enterprise. Supaya sebagai contoh boleh digunakan untuk menggunakan VR untuk telemedicine dan sebagainya. Jadi ini yang lebih meluas dan penting bagi melonjakkan
ekonomi digital negara. Okey, baik, itu dia kita bercakap berkenaan dengan perkhidmatan 5G juga 4G ni bukan untuk pengguna persendirian sahaja, malah kita perlu melihat dalam konteks yang lebih meluas lagi. Terima kasih kepada Cik Zulkarnain. Ini saja kesempatan kita ada untuk bercakap berkenaan dengan 5G. Mungkin dapat memberikan sedikit input dan juga maklumatlah untuk penonton kita pada pagi ini. Terima kasih Cik Zulkarnain. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.